Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Hari ini kita nak belajar selesaikan masalah pecahan, perpuluhan dan peratus bagi matematik tahun 4, rujuk buku teks muka surat 97. Sebelum kita nak buat soalan melibatkan selesaikan masalah, kita kena faham dulu kata kunci ya. Kata kunci merupakan ayat dalam sesuatu soalan untuk kita faham apakah operasi yang kita nak buat. Sebagai contoh, kata kunci bagi tambah. Okey, ayat yang selalu digunakan seperti cari jumlah, cari hasil tambah lebih besar daripada dan banyak lagi ya yang cikgu senaraikan Okey, itu maksudnya ayat tu, bila ada ayat tu maksudnya operasinya adalah tambah. Bagi operasi tolak, contoh ayatnya cari beza, cari selisih dan sebagainya yang cikgu senaraikan di sini. Untuk darab, okey, untuk darab, cari hasil darab, nyatakan jumlah kesemuanya. Jumlah kesemuanya tu maksudnya jumlah yang agak besar. Kalau tambah tadi jumlah yang sedikit. Untuk darab jumlah yang banyak. Bagi kata kunci bahagi pula, okey, nyatakan hasil bahagi dikongsi bersama, diagihkan sama rata dan lain-lain ya. Okey, cikgu beri contoh ya. Sekiranya soalan tanya cari jumlah. Jumlah tu sedikit saja, maksudnya operasi tambah. Daripada maksudnya darab. Okey, darab ya. Maksudnya operasi darab. Lebih daripada, ada perkataan lebih daripada. Okey, di sini ada ya, lebih banyak. Lebih maksudnya tambah, operasi tambah. Okey, sama rata, sama saiz. Maksudnya operasi apa tu? Sama rata, sama saiz. Okey, yang ni ya. Ada maksudnya bahagi. Kira peratus, cari peratus, tentukan peratus. Maksudnya kena darab 100% ya. Okey, cari beza. Beza adalah operasi tolak. Jumlah, cari jumlah yang banyak. Jumlah yang banyak adalah yang ni ya, darab. Jumlah yang sedikit barulah tambah. Alright, jelas di situ. Kita terus ke contoh yang pertama. Santej, Swilan dan Rokiah mengumpulkan bahan kitar semula. Jadual menunjukkan jisim bahan yang dikumpulkan dalam 3 minggu. Berapakah jumlah jisim yang dikumpulkan itu? Okey, langkah pertama sudah baca. Kemudian langkah kedua, fahami soalan dan rujuk kepada jadual yang diberikan. Okey, tengok minggu pertama jisimnya 2/1/2. Minggu kedua 4 kilogram. Minggu ketiga 3/1/5 kilogram. Kemudian baca dan fahami sudah. Langkah ketiga, fikir cara. Fikir cara tu maksudnya kita bulatkan kata kuncinya. Jadi bulatkan kata kunci, berapakah jumlah jisim? Jumlahnya banyak ke sedikit? Okey, yang ni jumlah jisimnya sedikit saja ya. Jumlah jisim bagi 3 orang murid tadi. Jadi operasi apa jumlah tadi berdasarkan kata kunci yang cikgu berikan tadi? Okey, jumlah adalah tambah ya. Jadi tambahlah. Jadi kamu tambahkan semua 2/1/2 tambah 4 tambah 3/1/5 kilogram ya. Jadi tambah dulu bahagian ni 2/1/2 tambah dengan 4. Jadi terus boleh tambah ya. Nombor bulat 2 tambah nombor bulat 4 dapat 6. Jadi kamu dapat 6/1/2 tambah dengan 3/1/5, belum buat lagi. Jadi nak tambahkan 6/1/2 tambah 3/1/5. Ingat, konsep pecahan kamu kena samakan penyebut baru boleh tambah. Pengangka, penyebut ataupun kepala, badan. Badan mestilah sama. Jadi dah samakan badan sama dengan 10 badan ya, ataupun penyebut. Jadi baru boleh tambah pecahan. 6 nombor bulat tambah nombor bulat ya. 6 tambah 3 sama dengan 9. Jadi kamu dapat jawapannya 9/7/10.
tadi soalan ada unit ya. Jadi jangan lupa tulis unit 97/10 kilogram. Sekiranya kamu tak tulis unit ya, pemeriksa boleh potong markah kamu ya, sebab kurang tepat. Contoh kedua, jumlah ahli Persatuan Sains ialah 140 orang. 3/7 daripada jumlah ahli itu ialah murid tahun 4. 1/2 daripadanya pula murid tahun 5. Hitung beza bilangan ahli antara murid tahun 4 dengan tahun 5. Okey, dah baca, kemudian fahami soalan dan last sekali bulatkan kata kuncinya. Jadi jumlah semua ahli persatuan ialah 140 orang ya. Jadi 3/7 daripada bermaksud darab jumlah ahli. Berapa jumlah ahli tadi? 140. Jadi kamu dapat di sini 3/7 darab dengan 140 ialah murid tahun 4. Okey, jadi kamu pun tulislah tahun 4 sebanyak 3/7 darab dengan 140. Ayat matematik ya. Kemudian 1/2 daripada sama juga darab ya. Daripadanya tu bermaksud ahli persatuan sains tadilah 140 juga adalah murid tahun 5. Jadi kamu bina ayat matematik tahun 5 sama dengan 1/2 darab dengan 140. Jadi inilah yang perlu kamu kira dua ni ya. Kemudian soalan tanya lagi, hitung beza bilangan ahli antara tahun 4 dengan tahun 5. Okey, di sini ada perkataan beza. Beza bermaksud tolak ya. Tolak. Jadi kaedah pertama, kamu darabkan macam biasa 140 darab 3 dapat 420 per 7 ya. Per 7 maksudnya 420 bahagi dengan 7 kamu dapat 60. Kaedah yang pertama. Okey, kaedah yang kedua, guna kaedah potong ah. Okey, 7 dengan 14 ada kaitan ya. Sifir 7, 1 darab 7, 7. Okey, habis yang ni. Kemudian 2 darab 7, 14. Okey, selesai yang ni. Di sifar ni terus naik atas sahaja. Jadi sekarang ni tinggal 3 darab 20 sama dengan 60. Okey, sama saja ya. Nak guna kaedah yang pertama boleh, kaedah yang kedua pun boleh. Okey, bagi tahun 5, guna kaedah yang pertama, 1 darab dengan 140 sama dengan 140 per dengan 2. Okey, jadi 140 bahagi dengan 2 sama dengan 70. Ini kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua guna kaedah potong ataupun kaedah mansuhkan. Jadi 1 darab 2, 2 guna sifir 2. Jadi 2 ni dah habis. Okey, kemudian 7 darab 2, 14. Okey, 14 ni dah habis ya. Jadi sifar ni naikkan ke atas. Jadi kamu dapat 1 darab dengan 70 sama dengan 70. Ingat soalan tadi, hitung beza ya. Kena tolak pula. Last sekali ya, kena tolak. Jadi tolakkan 70 tolak dengan 60 sama dengan 10. Ingat, 10 apa? 10 orang ya. Perbezaan, cari beza. Soalan ketiga, baca dan fahami soalan, kemudian bulatkan kata kuncinya. Jadual menunjukkan jarak pergerakan 3 buah kereta belon yang dibina daripada bahan terbuang. Hitung beza. Beza bermaksud operasi apa? Beza tolak ya. Hitung beza jarak pergerakan antara kereta Pythagoras dengan kereta Einstein. Maksudnya soalan nak operasi tolak melibatkan Pythagoras dan Einstein. Okey, perhatikan jadual dan gambar rajah ya. Ini ya kereta belon. Okey, Einstein 2.15 meter. Pythagoras 1.15 meter lebih daripada. Ada perkataan lebih di sini ya. Lebih bermaksud benda tu banyak kan. Jadi banyak bermaksud tambah. Lebih daripada Newton. Maksudnya 1.15 tambah dengan Newton. Okey, Newton adalah 3.1 meter. Jadi kena tambah 2 ni dulu. Kemudian barulah tolak.
Untuk apa ya kita tambah tadi? Untuk mendapatkan sekarang ni kamu tak tahu Pythagoras ni berapa, betul tak? Okey, jadi kena dapatkan Pythagoras ni dulu berapa. Jadi kamu tambahkan Pythagoras, tambahkan dengan Newton, kamu dapat 4.25 meter. So kamu dapat di sini Pythagoras jumlahnya adalah 4.25 meter. Ingat ya. Dah tambah, soalannya dia tanya hitung beza. Beza bermaksud tolak. Nak tolak dengan apa? Yang ni ya, Pythagoras dengan Einstein. Okey, jadi tolak yang ni Pythagoras dan Einstein. Jadi kamu tolak, kamu akan dapat perbezaannya sebanyak 2.10 meter. Okey, ataupun paling tepat ialah 2.1 meter. Okey, tak perlu tulis sifar ni ya. Jadi inilah jawapannya. Contoh keempat, baca, fahami dan bulatkan kata kunci. Bersempena dengan Hari Sukan, pasukan Rumah Hijau perlu menyiapkan 8 helai bendera yang sama saiz. Jadi ada di sini kata kuncinya 8 helai dan sama saiz. Okey, ingat sama saiz, sama panjang. Dikongsi bersama, dikongsi sama rata. Apakah operasinya? Operasinya ialah bahagi ya. Tengok kata kunci yang cikgu share tadi. Jumlah panjang kain yang digunakan ialah 14.96 meter. Bulatkan 14.96. Soalannya, berapakah panjang kain bagi setiap bendera? Tadi dia nyatakan sama saiz ya, operasi bahagi ya. Jadi untuk lebih jelas cikgu lukis untuk soalan ni, panjang bendera semua tu adalah 14.96 meter. Okey, maksudnya dia potong kepada 8 bahagian yang sama saiz ya. Jadi 14.96 bahagi dengan 8. Jadi kamu bahagi 14.96 meter bahagi dengan 8, kamu dapat jawapannya 1.87. Ada unit tak? Okey, unit meter ya. Jadi tulis semula jawapannya satu bendera bersamaan dengan 1.87 meter. Contoh kelima, kelab matematik menerima sumbangan sebanyak RM280. RM70 digunakan untuk membeli barangan taman matematik. Kira peratusan wang yang digunakan. Baca, fahami, bulatkan kata kunci. Okey, RM280, RM70 digunakan. Digunakan di sini bukan bermaksud tolak ya. Yang paling penting yang kamu nak kena bulatkan ialah kira peratusan. Kira peratus, cari peratus, tentukan peratus, nyatakan peratus, kena darab 100% ya. Itu maksudnya. Jadi soalan ni kamu buat dulu darab 100%. Bahagian depannya sebelah kirinya mestilah dalam bentuk pecahan. Alright. Ingat ya, soalan kira peratus, tentukan peratus, berapakah peratus, kena darab 100%. Okey, yang ni bahagian pecahan ni nak tulis apa? Dia gunakan berapa tadi? RM70 daripada berapa keseluruhannya? RM280. Betul tak? So dalam bentuk pecahan lah. Jadi ayat matematiknya RM70 per dengan RM280 ya. 70 dia gunakan daripada keseluruhan RM280. Soalan nak peratus, kena darab 100%. Jadi kamu boleh potong satu atas, satu bawah. Sekarang ni tinggal RM7 per dengan 28 darab dengan 100%. Jadi untuk soalan ni kamu boleh gunakan dua kaedah ya. Okey, kaedah yang pertama, RM7 per RM28 darab dengan 100%. Okey, kamu darab macam biasa, 7 darab dengan 100 sama dengan 700. RM dengan RM boleh potong ya, satu atas, satu bawah. Jadi 700 per dengan 28%, kamu bahagilah. So, kamu dapat 25%. Untuk kaedah yang kedua, okey, peratus, kamu boleh guna teknik potong. Okey, RM7 per dengan RM28, guna sifir 7 ya, darab 7. Jadi 1 darab 7 sama dengan 7. Jadi sini boleh potong. Kemudian 4 darab 7 sama dengan 28. Okey, boleh potong. Jadi sekarang ni tinggal RM
dengan RM pun boleh potong. Tinggal sekarang ni 1 darab dengan 100 sama dengan 100 per 4. Kamu bahagi 100 bahagi dengan 4 sama dengan 25%. Jadi kaedah pertama boleh guna dapat 25% dan kaedah kedua pun sama, kamu akan dapat jawapan yang samalah 25%. Okey, dah faham apa yang cikgu terangkan tadi? Jadi boleh cuba jawab soalan daripada buku teks tahun 4 ya. Okey, muka surat 101, muka surat 101. Jadi baca, ingat ya, baca, fahami dan bulatkan kata kunci. Kamu boleh pause video ya. Okey, ada 4 soalan. Soalan pertama, soalan kedua, soalan ketiga dan soalan yang keempat. Boleh pause video. Seperti biasa, cikgu akan share jawapannya. Okey, kamu cuba jawab dan kamu cek jawapan ya, yang cikgu share ni. Okey, ini jawapannya. 4 soalan ya. Jadi, kalau kamu dapat jawapan seperti yang cikgu tunjukkan ni, maksudnya kamu dah menguasai lah soalan penyelesaian masalah. Jadi, itu sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Jumpa lagi. Sekian. Terima kasih.